Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sihat Puan? Ya, Alhamdulillah sihat. Cik Amir, apa Ya. khabar? Alhamdulillah. Jadi pada semua, terima kasih kerana setia bersama kami untuk bab yang ke-19. Kematian tidak mengenal usia. Jadi tajuk ni Pak Roha, dia sangat signifikan lah dengan hari-hari kita dapat update kan tentang COVID-19 ni. Jadi sebagai mukadimah, saya serahkan pada Pak Roha berkenaan tajuk kematian tidak mengenal usia. Kenapa ada dalam buku ni? Bismillah. Okey. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, Cik Amir dan juga penonton. Alhamdulillah bersama kita pada malam ini. Ia dah lebih daripada separuh ya. InsyaAllah. Sebenarnya tajuk ini kalau kita lihat kematian tidak mengenal usia. Ni kalau kita lihat pada bab 8 yang itu, kita dah cerita tentang kematian. Iaitu tajuknya bila tiba masanya. Tapi berbeza sebab bila tiba masanya tu agak umum lah. Sebab kat situ saya cerita tentang tua, sakit, beruban, akhirnya meninggal. Tapi ni fokus kepada kematian lah. Kematian tidak mengenal usia. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita lihat persepsi tanggapan seseorang tentang kematian tu berbeza. Kalau kita lihat orang yang beriman, yang beramal soleh, kematian tu satu perkara yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Sebab itulah satu arah ataupun satu saat mereka meninggalkan dunia, meninggalkan fitnah, meninggalkan apa panggil lagi ujian kehidupan dan bakal berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tetapi berbeza dengan orang yang tidak beriman ataupun orang yang bukan Islam. Bagi mereka kematian itu satu perkara yang mereka takuti dan cuba untuk elakkan. Jadi kat sini kenapa saya masukkan tajuk ini? Okey, kematian ni adalah satu tanda Allah sayang kita apabila kita diberi satu perkara iaitu jamak iaitu husnul khatimah. Dan kita digalakkan untuk sentiasa berdoa kan. Ya Allah kurniakan kepada kami, kepadaku husnul khatimah dan jangan engkau berikan kepada aku su'ul khatimah, kematian yang buruk. Itulah sebagai pendahuluannya Cik Amir. Okay. Jadi dalam bab ni, bukan pasal student, tapi pasal family lah. Kali ni Pak Roha bercerita pasal keluarga. Berkenaan mati dan umur manusia yang kalau dalam cerita ni, seorang muda, seorang lagi tua. Jadi saya serah Puan Roha, detail kan pasal bab 19. Okey, yang ni bab ini saya cerita tentang apa tu kita lihat kematian sebab ini berlaku pada diri saya lah. Sebab saya ni asal Terengganu Cik Amir. Saya duduk di Johor, Pasir Gudang. Jadi di Johor ni keluarga suami lah ramai. Keluarga saya ramai di Terengganu. Jadi satu hari tu saya terima 2 kematian. Cuma dengar saja balik ke kampung sebab ketika itu suami saya bekerja di KL. Maksudnya PJJ lah. Jadi apa yang berlaku pagi itu saya menerima kematian anak saudara saya yang berusia 17 tahun. Dia meninggal 17 tu masa tu hampir dah nak ambil SPM. Ada berapa bulan lagi. Dia dari rumah ke sekolah menaiki motosikal. Kemudian dilanggar kereta. Kereta tu lari. Maksudnya langgar lari lah. Dilanggar dan dia tercampak ke longkang maksudnya. Kemudian ada orang nampak, dia berhentilah panggil ambulans. Kemudian koma lah sampailah dalam masa seminggu kot meninggal. Itu satu lah. Kemudian bagi saya lah, itu adalah kematian yang baik. Sebab apa? Sebab pertama, dia dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kemudian dia seorang anak yang insyaAllah lah saya rasa baik. Sebab mak ayahnya pun memang ceritalah di antara anak yang baik lelaki handsome orangnya. Tapi tak telah dah ajar dia sampai situ saja. Okey, itu yang pertama. Memang muda lah 17 tahun. Kemudian yang kedua, petang tu pula saya terima satu lagi kematian, iaitu kematian ni saya kenal lah seorang warga emas dan di mana dia ni terlantar, dah lama dah terlantar sakit dan dia adalah mak mentua kepada ibu saudara saya. Jadi saya memang kenal, memang saya sebut bual kalau jumpanya memang bagi sedikit lah sagu hati duit dan sebagainya. Kemudian dia memang terlantar, lama sakit
paksa anak sulung ke anak kedua ke anak ketiga sampailah akhirnya ke rumah menantu dia lah. Dan dia meninggal di situ. Dan di situ saya melihat, Masya Allah, kematian ni tak kenal siapa. Maksudnya syarat mati. Dan walaupun kita masih muda, jangan ingat kita ni lambat lagi mati. Macam itulah. Jadi kita nak tak nak, kena sentiasa bersedia. Tambahan sekarang kan kita lihat musim COVID kan, hampir setiap hari. Memang adalah setiap hari. Kalau dulu kita dengar kematian tu, mungkin orang yang terdekat atau saudara kita saja kan. Hari ini, setiap hari. Setiap hari kita mendengar kematian demi kematian, seolah tu kita ni, dalam lingkungan kita ni, kematian. Jadi, nak tak nak, inilah maksudnya kita kata, bersedia lebih lagi bersedia. Macam semalam pun mungkin Cik Amir kenal kan Cik Zulkifli Cik Noh tu yang abang bomba saya kamu tu. Kenal. Abang dia meninggal, maksudnya dah sihat dah, kemudian meninggal, sempatlah melihat babynya. Baby baru lahir. Sesak nafas ke hospital terus meninggal, Masya Allah. Itulah maksudnya tak dijangka, Cik Amir. Boleh? Main sangkut-sangkut sikit tadi. Sangkut-sangkut. Tersekat-sekat. Lain saya ke lain Cik Amir yang tak okey ke? Tak pasti pula. Baru lepas hujan ni sini. Boleh Okay. sambung kita? InsyaAllah. Okey, apa yang ni tentang tidur apa? Betul. Macam kita diperdengarkan istilah ditidurkan. Dalam Islam pun kita ajar. Tidur tu umpama mati kecil lah orang cakap kan. Ibarat mati kecil. Sebab ada orang tidur tak bangun-bangun kan. Tapi sekarang ni pula istilah yang kita selalu dengar ditidurkan. Jadi pandangan Puan Roha terhadap dua perkara ni. Bismillah Puan. Okey, terima kasih Cik Amir. Tidur tu memanglah setiap hari tidur tu memang fitrah kita lah manusia kan. Hak kita pada badan kena tidur lah. Kalau kita paksa diri tak tidur ataupun makan ubat sampai tak tidur, itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sendiri. Maksudnya kita ni ada hak sampai masa tidur kita tidur, sampai masa rehat kita rehat, sampai masa makan kita kena makan lah. Itu hak badan kita. Jadi kat sini kita lihat hari ini satu isu lah yang agak kita lihat panas jugalah sebab pesakit COVID ditidurkan. Sebenarnya bagi pendapat saya lah, itu adalah sebab Nabi dah sebut serahkan sesuatu hal kepada pakar dia kan. Maksudnya orang yang pakar dalam bidang perubatan lah doktor. Kalau doktor nasihatkan tidur, maka kita setujulah dengan nasihat doktor tersebut. Cuma kat sini ada dua pendapat lah. Maksudnya ulama mengklasifikasikan, membahagikan tidurkan ni ada dua pendapat, iaitu lihatlah sama ada dia ada harapan untuk hidup ataupun satu lagi tak ada harapan untuk hidup. Jadi kedua-dua keadaan ini doktor yang menentukan. Okey, apa maksud kat sini? Okey, contohnya seseorang itu koma ataupun accident, dia koma kan tak sedar. Doktor tidurkan dia. Okey, kalau doktor kata otaknya masih berfungsi dan sistem badannya masih berfungsi sedar. Jadi kena tidurkan dia. Sampai masa dia akan sedar, okey kita cabutlah alat pernafasan tersebut. Okey, itu okeylah, tak ada masalah. Okey, yang kedua masalahnya. Okey, masalahnya ada setengah hari ini kita lihat doktor tidurkan, tapi sampai setahap tiba-tiba otaknya dah kita panggil brain death. Maksudnya otaknya dah mati, dah tak boleh berfungsi dah. Okey, kalau kita ikut sistem badan kita, kalau otak dah tak berfungsi dikira separuhnya dah 50% nyawa dah tak ada sebenarnya. Jadi kalau ini beginilah caranya, beginilah keadaannya. Dia sistem badan pun dah kita panggil tak aktif lah, tak berfungsi. Kat sini doktor bolehlah mengambil keputusan untuk matikan. Kan maksudnya bila cabut alat tu dikira meninggal lah. Dan kena ingatlah doktor ni, kalau saya yakinlah doktor membuat keputusan dengan
dengan ilmu yang dia ada. Sebab dalam Islam, kalau kita sengaja matikan pesakit, dikira membunuh. Kalau dalam Islam, seorang anak pun, kalau contohnya seorang ayah kan, dia terlantar, ada setengah anak dia kata doktor cabut je lah. Maksudnya anak tu pula suruh doktor cabutkan alat pernafasan supaya matikan ayah dia. Itu dikira membunuh juga. Sebab anak ni bila membunuh ayah dia tak dapat pusaka tau. Itu dalam Islam. Maksudnya kita kalau kita lihat bukannya anak tu ambil risau. Maksudnya cara itu pun dikira membunuh. Sebab Rasulullah bersabda, jika seseorang selamatkan satu nyawa, dia seolah selama nyawa. Maksudnya seluruh nyawa. Maksudnya mungkin ada kebaikan lah kalau dia hidup. Di situlah maksudnya sedikit pendapat saya. Jadi kat sini, ditidurkan tu adalah diharuskan. Diharuskan mengikut kepakaran doktor tersebut. Jadi kita orang awam, terimalah apa yang keadaan berlaku hari ini. Sebab kadang doktor ni dia tak cukup kaki tangan, tak cukup masa nak handle pesakit yang semakin ramai kan. Jadi mungkin cara tidurkan itu lebih baik, okeylah. Itu mungkin jalan yang terbaik untuk pesakit tersebut. Wallahualam. Okey Wan, seterusnya kita cakap pasal umur kematian. Kita insya-Allah setiap tahun umur kita meningkat. Tapi hakikatnya umur tu semakin berkurang. Jadi benda ni sebenarnya dia membawa satu hal yang lain. Maksudnya persiapan kita untuk menghadapi kematian tu. Mati tu pasti. Jadi apa persiapan terbaik yang kita patut buat, Puan? Okey, memanglah bila sampai kan birthday kita kan, orang selalu ucap. Sepatutnya kita ucap selamat pendek umur lah kan. Maksudnya kita semakin hampir kepada kematian, Masya Allah. Jadi kita ni nak tak nak, mahu tak mahu kena bersedia juga untuk, kena sentiasa bersedia untuk mati. Walaupun tak sakit COVID pun Encik Amir, tetap keluar apa, nak pergi pasar ke, aksiden, meninggal juga kan. Kan, jadi kematian tu tak kira lah COVID tu cuma sebab saja. Hakikatnya ajalnya dah sampai. Okey. Yang pertama istighfar lah. Memanglah sebab kau boleh kita nak meninggal, nak jumpa Allah dalam keadaan hati kita bersih. Jadi sentiasa beristighfar. Kalau lagi bagus, solat taubat. Kalau kita Rasulullah ajar kalau boleh setiap hari. Setiap hari solat taubat. Kalau tak mampu nak bangun malam sebelum tidur. Ataupun istighfar lah. Yang kedua, perbaiki solat kita setiap hari. Jadi sebab apa solat ni lah yang menentukan kita di akhirat nanti. Dan kalau boleh solat tu di awal waktu. Kan azan saja solat. Sebab apa? Sebab kematian tu dia kata kejap lagi lah tiba-tiba berlaku gempa bumi ke apa. Kita meninggal tak solat lagi, itu pun salah satulah kita menyesal lah kan. Sebab solat tu hak Allah Ta'ala. Dan kemudian cubalah untuk khusyuk dalam solat. Okey, yang kedua, yang ketiga, selesaikan hutang. Ni pun ramai yang kita panggil yang macam ambil mudah. Saya pun ramai juga orang yang berhutang tapi tak bayar sampai sudah. Jadi akhirnya tak apalah, saya halalkan lah. Kalau nak bayar, bayarlah. Mungkin dia tak ada duit, Allah Alam lah. Tapi itulah, kita ni kalau berhutang dengan manusia wajib bayar. Hutang dengan Allah pun kena bayar kan. Tapi Allah tu maha pengampun. Mungkin Allah ampunkan. Tapi dengan manusia kita tahu dia ampun ke tak ampun. Jadi kalau boleh berhutang tu tanamkannya untuk bayar. InsyaAllah bila kita bayar hutang, rezeki tu akan ada. Sebab kita bayar hak orang kan. Okey, khususnya yang khususnya banyakkan sedekah ya. Sedekah ni kalau boleh setiap hari. Kalau tak dapat setiap hari, hari Jumaat tu sedekah lah. Sedekah tu ikut kemampuan kita. Kalau kita mampu RM1 sehari, okey RM1 sehari, tak kisah kan. Jadi sedekah ni kenapa digalakkan? Sebab dalam Quran diceritakan macam mana orang yang telah meninggal minta merayu-rayu untuk naik, untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk sedekah. Bayangkanlah betapa berganjaran sedekah. Bukan nak solat, nak buat beramal ibadat, tapi nak bersedekah. Sementara kita hidup ni sedekahlah. Sedekah. Jangan kedekut. Sebab apa? Duit dalam bank tu bila kita tinggal tak ada nilai pun. Jadi sedekahlah. InsyaAllah anak-anak kita ada habuan di nanti kan. Okey, kemudian yang terakhir, sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu ni sebagai kita panggil saham lah. Saham kita di akhirat. Bila orang amalkan ilmu yang kita sebarkan, InsyaAllah kita pun dapat apa saham dah, dapat kita panggil
dapat manfaat tu dapat kepada kita. Alhamdulillah. Okey. Nak terus menutup. Terus, bismillah. Okey. Okey, sebagai penutup lah. Okey, penutup tu mati itu pasti ya, Jamil dan yang mendengar sekalian. Mati itu pasti, mahu ke tak mahu ke, dia pasti akan datang kepada kita, masya-Allah. Jadi sebenarnya kita ni hidup di dunia ni sedang menunggu giliran. Macam kita pergi bank kan, ambil nombor, tunggu giliran kita. Macam itulah kita menunggu mati. Cuma kita tahu nombor kita yang keberapa. Kalau kat bank tu tahu kan nombor kita, oh lepasnya aku. Maksudnya kita bersedia lah. Meninggal ni, kematian ni tak tahu bila. Cuma kita tunggu giliran saja. Macam nak menunggu haji kan. Sampai masa pergilah. Okay, kemudian sampai masa kita pasti pergi meninggalkan dunia yang penuh dengan ujian, masya-Allah. Jadi sekarang ni kita lihatlah masalah kan COVID. Kami kata meninggal lebih baik, tidak. Meninggal itu kita kata memanglah lebih baik, tapi adakah kita bersedia? Sebab kematian itu permulaan kehidupan. Kalau kita tak bersedia, kita akan menderita di sana. Okay? Moga Allah ampunkan dosa kita sebelum kita kembali berjumpa dengannya. Masya Allah. Itulah sedikit kesimpulan lah daripada Encik Amir. Saya rasa malam ni macam lama sikit. Okey, tak apa Puan. Terima kasih. Jadi terima kasih atas perkongsian untuk bab 16. InsyaAllah pada semua, kita akan sambung bab 20. Teruji dengan teknologi. Apa yang kita tengok sekarang ni, handphone kita ni, teknologi, gadget. Nak tahu pasal apa? Sebaiknya belilah terus buku ni. Tak payah tunggu minggu depan. Tapi minggu depan insya-Allah kita akan sembang bab 20, teruji dengan teknologi. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.